Okey, kita tengok pada pengenalan dia. Apa dia yang kita panggil taburan? Apa yang kita panggil tentang taburan penduduk? Okey, apa dia taburan? Taburan penduduk. Okey, kalau soalan bertanyakan tentang taburan penduduk di Malaysia, okey, awak kena tahu taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan. Okey, kawasan ni kawasan atau negara. Okey, sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Itu yang kita panggil taburan penduduk. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, dianggarkan jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 adalah 31.7 juta orang. Okey, ini pada tahun 2016. Sebanyak 31.7 juta orang. Dan yang ketiga, taburan penduduk Malaysia adalah tidak sekata. Okey, adalah tidak sekata. Tidak sekata. Boleh nampak ya kelas? Okey, taburan penduduk Malaysia adalah tidak sekata. Apa yang kita panggil tidak sekata? Okey. Yang pertama, kawasan yang berpenduduk padat. Yang kedua, kawasan penduduk sederhana, dan yang ketiga ialah jarang. Okey, kawasan yang berpenduduk jarang. Okey, faham? Ini ialah pengenalan tentang taburan penduduk di negara kita. Okey? Okey, ini adalah peta taburan penduduk. Mana yang cikgu cakap tadi ada tiga jenis. Okey, ada tiga taburan penduduk. Yang pertama ialah penduduk padat. Yang kedua sederhana padat dan juga jarang penduduk. Okey, ada tiga jenis taburan penduduk di negara kita. Kalau awak tengok, nampak tak peta cikgu share? Okey, kalau awak nampak peta ni, okey, mana kawasan yang kawasannya berpenduduk padat? Okey, kalau awak tengok kawasan utara, kawasan Georgetown di Pulau Pinang, okey, Georgetown. Taiping di Perak, Teluk Intan di Perak, okey, Ipoh di Perak, semua ni bandar-bandar besar, okey, bandar-bandar besar. Kuala Lumpur, Seremban, Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru. Ini ialah di Semenanjung Malaysia. Okey. Kalau di Sabah, kawasan Kudat, kawasan Kota Kinabalu, okey. Kota Kinabalu. Di Sarawak, yang berpenduduk padat ialah di kawasan Kuching. Okey, kawasan Kuching. Kenapa di Kota Kinabalu dan kawasan Kuching sahaja berpenduduk padat di Sabah dan Sarawak? Okey, sebab Kota Kinabalu merupakan ibu negeri bagi Sabah dan Kuching di Sarawak. Okey, jadi itu kawasan tumpuan penduduk di bandar-bandar. Faham tak? Okey. Kawasan penduduk ni akan bertaburan di kawasan yang mempunyai infrastruktur yang baik. Okey, contohnya di bandar-bandar. Okey. Kalau awak tengok sederhana padat, okey, kawasan yang sederhana padat di pinggir pantai, kan? Kemudian jarang penduduk bertumpu. Kawasan tengah Semenanjung. Okey, awak tengok kawasan tengah Semenanjung ni
Yang saya highlight hijau ni, okey, kawasan putih ni, okey, ini ialah kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi. Okey, kawasan tanah tinggi yang berhutan tebal. Okey, jadi penduduk jarang nak duduk di kawasan ini. Boleh faham ya? Okey, kemudian kita tengok satu-satu. Kawasan berpenduduk padat. Bilangan penduduk adalah melebihi 200 orang, okey, bagi kilometer persegi. Okey, dalam 1 kilometer persegi tu ada 200 orang penduduk. Okey, ini kawasan berpenduduk padat. Okey, maknanya kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Okey, yang kedua, kawasan ini menjadi tumpuan penduduk kerana, okey, kita tengok yang pertama. Tanah. Okey, yang pertama, tanah yang subur dan rata. Tanah yang subur dan rata. Okey, tanah yang subur dan rata. Dan yang kedua, kawasan ni sesuai untuk pelbagai aktiviti seperti perindustrian, pertanian, perniagaan dan juga perlombongan. Okey? Sebab itulah penduduk ataupun penduduk ni akan bertumpu kawasan-kawasan yang seperti bandar-bandar, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam kat Selangor, Bandaraya Kuching Sarawak, Kota Kinabalu Sabah, Ipoh, okey? Ipoh, Perak, Johor Bahru dan Johor. Okey? Dan satu lagi, Alor-Star di Kedah. Itu ialah antara bandar utama dan pusat bandar yang berpenduduk padat. Okey, kawasan ni, okey, ingat. Kawasan bandar utama dan pusat bandar yang berpenduduk padat. Okey, sebab apa? Kawasan ni ada tanah yang subur dan rata. Dan yang kedua, sesuai untuk pelbagai aktiviti seperti perindustrian, pertanian, perniagaan dan juga perlombongan. Jadi, bila ada perindustrian, bila ada pertanian, bila ada perniagaan dan juga ada perlombongan, okey, peluang pekerjaan tu semakin banyak. Jadi ramai penduduk yang dari kawasan desa akan bertumpu, akan berpindah ataupun bermigrasi ke kawasan pusat-pusat bandar untuk mencari peluang pekerjaan sekaligus tinggal di kawasan-kawasan bandar. Okey, itu ialah kawasan berpenduduk padat. Kita tengok yang kedua. Kawasan berpenduduk sederhana. Okey, kawasan berpenduduk sederhana. Tengok bilangan dia. 50 hingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Okey, dalam satu sekilometer persegi tu hanya ada 50 orang hingga 200 orang sahaja. Itu bilangan untuk berpenduduk sederhana. Okey, penduduk banyak bertumpu di kawasan pertanian, bandar kecil, okey, bandar kecil, kampung, pekan kecil dan juga pesisir pantai. Okey, kawasan pesisir pantai. Dan antara kawasan yang berpenduduk sederhana ialah Tumpat di Kelantan, Dungun di Terengganu, Segamat di Johor. Ini adalah kawasan yang berpenduduk sederhana. Okey, kawasan yang berpenduduk sederhana. Okey. Kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga ialah kawasan berpenduduk jarang. Okey, bilangan penduduk kawasan yang berpenduduk jarang ni, okey, dia kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Okey, kurang pada 50 orang, maksudnya 30, 20, okey, macam tu. Dan yang kedua, penduduk jarang ni berada di kawasan hutan tebal, bergunung ganang dan berbukit bukau.
Okey, 3 kawasan ni, kawasan yang berpenduduk jarang. Bukan tak ada penduduk tapi kurang. Okey, kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Okey. Antara kawasan penduduk jarang yang kita boleh nampak, yang pertama ialah kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Seperti kita maklum, pedalaman Sabah dan Sarawak ni kawasan dia ialah kawasan yang hutan tebal, okey, bergunung ganang dan juga berbukit bukau. Okey, jadi tak ramai penduduk yang nak duduk dalam hutan tebal, yang bergunung ganang dan juga berbukit bukau. Okey. Yang kedua ialah Kuala Tahan. Kuala Tahan di Pahang. Okey. Dan yang ketiga, kawasan Kapit di Sarawak. Okey. Dan yang keempat ialah kawasan Tasik Banding di Perak, Tasik Bera di Pahang dan juga Tasik Chini di Pahang. Kenapa kawasan berpenduduk jarang jadi kurang tumpuan penduduk? Okey, kawasan yang hutan tebal, bergunung ganang dan berbukit bukau ni tidak menjadi tumpuan penduduk. Okey, kita akan bincang nanti dekat tajuk 8.2 nanti. Okey, cuma bagi tajuk ni kawasan berpenduduk jarang, awak kena tahu kawasan yang macam mana jarang diduduki oleh penduduk. Okey, dan juga kawasan-kawasan yang seperti pedalaman Sabah Sarawak, Kuala Tahan, Kapit dan Tasik Banding, Tasik Bera dan juga Tasik Chini. Okey. Okey, itu sahaja kelas. Terima kasih semua. Jumpa lagi next kelas. Bye. Okey, untuk ulang kaji, awak boleh cuba jawab praktis yang cikgu sediakan ni. Okey, tandakan right pada pernyataan yang benar dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, boleh cuba buat. Selamat cuba.